Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam majlis Syama'il Muhammadiyah. Baik, kita sambung bab yang ke-36. Kita sambung bab 36. Kalau yang pakai kitab macam saya pakai ni, muka surat 191. Okey, bab 36 daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan punya kitab, tuan apa nama, Tuan Haji punya kitab sama tak bab dia? Dia ada sikit beza kan. Ni terjemah Indonesia ke Melayu? Indonesia ke Melayu terjemah dia? Indonesia. Tak ada bab-bab, tak ada bab. Tak ada kenapa? Okey, qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz mizah tu boleh dibaca dengan dua cara, dibaca dengan mizah, boleh juga dibaca dengan muzah. Mizah atau muzah, dua-dua betul. Okey, iaitu bab mengenai hadis yang datang pada menceritakan perihal ataupun cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Bab berkenaan dengan gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi punya gurau. Wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usamah an Syariq an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya dzal udunain. Qala Mahmud ni maksudnya Mahmud dalam perawi tu Mahmud bin Ghailan tu. Qala Mahmud qala Abu Usamah yakni yumazihuhu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai pemilik dua telinga, wahai pemilik dua telinga. Abu Usamah, iaitu salah seorang dari perawi hadis ini, beliau berkata, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini kenapa Sayyidina Anas ni, beliau khidmat dengan Nabi 10 tahun. Dia budak lagi, umur 10 tahun. Sampai Nabi wafat beliau usia 20 tahun. Sayyidina Anas ni biasanya kalau ada macam orang datang ke siapa-siapa bersembang dengan Nabi, bercerita dengan Nabi, jadi beliau ni biasa pasang telinga, dengar apa Nabi cakap dengan orang tu. Yelah, beliau ni budak cerdik, maknanya sentiasa nak ambil faedah dari Nabi, tapi dia budak zaman tu. Jadi kadang-kadang Nabi SAW kata, oi wahai pemilik dua telinga, maksudnya wahai orang ada dua telinga. Kerana beliau ni selalu pasang telinga, dengar-dengar. Macam kita kata kan, kadang-kadang orang tua-tua cerita, kadang budak datang cuba nak dengar, kadang dia bukan faham sangat, tapi dia nak dengar. Tapi Sayyidina Anas ni cerdik, dia faham apa yang disampaikan. Jadi kerana tu Nabi bergurau dengan beliau, Nabi panggil ya dzal udhunain. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Waqi'un an Syu'bah an at-Tayyahi an Abi at-Tayyahi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhi li saghirin ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Qala Abu Isa wa fiqh hadha al-hadith
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yumazih wa fihi annahu kanna ghulaman saghiran faqala lahu ya Aba Umair wa fihi annahu la ba'sa an yu'ta as-sabiyyu at-tayra liyal'aba bih wa innama qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair li'annahu kana lahu nughairun yal'abu bihi famat فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul rapat dengan kami sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada adikku yang masih kecil dengan berkata, wahai Abu Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini maksudnya anak burung kecil, mungkin burung pipit ke burung apa ke. Dia ada jaga, dia ada simpan anak burung kecil. Kan macam kita tu burung pipit ke burung dia main lah biasanya. Jadi Nabi tanya kat dia, tu anak burung kau tu mana pergi? Apa cerita anak burung kau tu? Nabi tegur budak kecil ni. Jadi siapa dia ni? Adik pada Anas bin Malik. Adik pada Anas bin Malik, maknanya kalau dia berumur 10 tahun 11 tahun, adik dia lagilah kecil kan. Okey, baik. Nabi bergurau dengan budak kecil. Okey, penjelasan Imam Tirmizi rahmatullah alaih berkenaan dengan fiqh hadis ini. Fiqh hadis maksudnya kefahaman. Apa yang kita dapat faham dari hadis ni, okey, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering bergurau. Nabi juga pernah bergurau, Nabi juga sering bergurau. Tapi kita kena faham, gurau Nabi ialah benar. Nabi punya gurau pun benar, Nabi punya marah pun benar. Maknanya kalau kadang-kadang kalau kita kadang-kadang tengah marah, kita cakap apa kita nak cakap, tapi lepas tu dah tersedar, kita salah lah tadi aku cakap. Kalau kita gurau, kadang-kadang kita menipu. Kan, aku dengar kau sekian. Kadang kita gurau, biasalah gurau, kadang kita macam buat cerita. Kan aku dengar kau dah mati. Bila mati? Kadang kita buat cerita kan. Tapi Nabi SAW gurau pun benar, marah Nabi pun semua benar, tak ada yang dusta. Kan, okey, baik. Jadi Rasulullah SAW bergurau sehingga memberikan nama kesamaran kepada seorang anak kecil melalui kata baginda, wahai Abu Umair. Mana letak kat Abu ni bermakna ayah. Abu Umair, ayah Umair. Biasanya panggilan ni dipanggil dalam bahasa Arab kunyah. Kunyah ni biasa orang letak untuk orang yang mana kalau dia ada anak, maka dia dikunyahkan dengan anak dia. Contoh macam saya, nama Abdullah, saya dapat anak, mungkin anak lelaki ke anak perempuan ke. Anak lelaki saya biasa kan anak lelaki orang letak, atau kadang anak perempuan kan. Anak perempuan saya pertama nama Syakira, maka saya dipanggil Abu Syakira. Atau kadang mungkin anak lelaki saya nama Nabil, Abu Nabil. Jadi orang Arab biasa macam tu. Tapi poin dia ialah, kalau orang tu tak ada anak, boleh ke macam budak kecil, anak tak ada lagi, boleh ke dia dikunyahkan dengan abu ke atau ummu ke? Boleh, tak ada masalah macam ni kan. Budak tapi dipanggil Abu Umair. Nabi saja dipanggil dengan Abu Umair. Macam Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tak ada anak radhiyallahu anha. Tapi Aisyah radhiyallahu anha biasa dipanggil dengan Ummu Abdillah, Ibu Abdullah. Sebenar nama anak saudara dia. Sebab Aisyah radhiyallahu anha ada anak saudara, anak kakak dia Abdullah bin Zubair. Kakak Aisyah nama Asma. Maka Aisyah dipanggil Ummu Abdillah, ibu pada Abdullah, anak saudara dia. Okay, baik. Jadi boleh juga memberi seekor burung kepada anak kecil sebagai teman bermain. Ini yang ketiga lah antara yang kita dapat faham dari hadis ni. Boleh memberi seekor burung kepada anak kecil sebagai teman main. So kalau budak-budak dia nak bagi burung ke, boleh kat dia. Okay. Rasulullah SAW mengatakan pertanyaan seruan, wahai Abu Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh anak burung, oleh Nughair? Nughair itu anak burung tu. Kerana anak Abu Talha memiliki maksudnya kerana anak Abu Talha memiliki seekor burung sebagai teman bermainnya. Anak Abu Talha ni maksudnya ni lah Abu Umair ni, adik Sayyidina Anas bin Malik ni. Jadi tiba-tiba burung itu mati. Maka Abu Umair radhiyallahu anhu bersedih dengan kematian burung itu. Rasulullah SAW bergurau dengan Abu Umair
bagi menghiburkan hatinya melalui pertanyaan baginda sallallahu alaihi wasallam di atas. Nabi tanya, oi budak, oi Abu Umair, dulu anak buruk kau tu apa cerita? Itu Nabi tanya. Wa bi qala haddatsana Abdullah ibn wa bi qala haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri qala haddatsana Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq qala anba'ana Abdullah ibn al-Mubarak an Usamah bin Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala na'am ghaira anni la aqulu illa haqqan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, adakah tuan bergurau dengan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, namun aku tidak pernah berkata perkara yang tidak benar. Ini dah terang ni, gurauan Nabi semuanya benar. Baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladi naqah faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illa an-nuq. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang lelaki meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dibawa menaiki tunggangan. Dia tak ada binatang tunggangan. Jadi datang jumpa Nabi, minta pada Nabi, wahai Rasulullah, bagilah aku seekor unta supaya aku boleh tunggang, aku tak ada unta. Baik. Rasulullah SAW berkata kepada lelaki itu, aku akan beri kamu menunggang anak unta betina. Aku akan beri kamu tunggang anak kepada unta betina. Aku akan bagi pada kau anak bagi unta. Okey, anak. Okey, baik. Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dapat aku lakukan dengan anak unta betina? Anak unta buat apa? Maksudnya, buat apa nak dengan anak unta? Kan, bagilah unta besar. Jangan bagi anak unta, bagi anak unta besar. Jawab Rasulullah SAW, bukankah unta betina yang melahirkan unta yang lain? Tak kira sama ada besar ataupun kecil. Maksudnya, unta dah besar macam mana sekalipun tetap dipanggil anak unta, sebab dia dilahirkan oleh ibu dia. Kan, jadi Nabi kata unta semua dilahirkan oleh ibu dia. Jadi kalau aku kata anak unta, betul lah tu, aku akan bagi pada engkau anak yang unta yang lahir dari ibu dia, maka bagi anak unta. Okey, faham tak? Maksud gurauan Nabi ni, tuan-tuan faham Kadang-kadang macam orang katalah, kalau kita kadang-kadang ada gurau, kita kata dia dah umur 60-70 dah, dia kata saya ni anak yatim, saya ni anak yatim. Gurau dah anak yatim, ialah mana dah kehilangan ibu apa. Kan, orang berkata anak yatim apanya? Betul lah, dia kata betul kan, tapi cuma dalam syariat, istilah anak yatim ni bagi yang belum baligh. Itu kena faham. Anak yatim dalam syariat fiqh belum baligh. Itu anak yatim. Cuma kadang-kadang orang kata saya anak yatim. Kan, betul lah, kau dah 70, siapa nak panggil kau anak yatim? Tapi maksudnya dah kehilangan ibu apa. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan min ahli al-badiyati kana ismuhu Zahiran wa kana yudi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah fayujahizu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu wa kana rajulan damiman فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. ما شاء الله. Okey, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beriwayatkan, ada seorang lelaki dari kampung yang bernama Zahir. Dia sebenarnya kadang-kadang kalau kita baca hadis, dia ada bagi tahu kampung. Dia kampung kan Arab ni bukan macam kita punya kampung kat negara kita. Kalau kita punya kampung kan macam hutan, dalam kawasan kampung hutan, lepas tu duduk tepi sungai, ambil kais pagi, macam tu kampung kita lah, macam zaman dulu kan.
Tapi zaman Arab, maksud negara Arab, bila kata kampung ni memberi makna badui. Orang Arab yang tinggal kat padang pasir yang jauh, pindah randah. Orang Arab ni, orang jenis bangsa macam ni, yang Arab badui ni, dia ni ada satu sifat. Sifat dia lurus. Dia lurus, hati baik tapi lurus. Kadang-kadang kasar. Dia hati baik, lurus tapi kasar. Satu lagi dia selamba. Dia main lentum, lain langgar dia. Jadi kadang dia jenis bukan macam orang yang terdidik sangat. Tapi hati dia tulus. Dia cakap tu, benda tu cakap betul-betul lah. Ini yang dimaksudkan kalau dikatakan orang kampung zaman Nabi. Arab Badui, dia panggil Arab Badui. Okey. Jadi ada seorang lelaki dari kampung yang bernama, atau kita terima Badui lah, yang daripada Badui, seorang lelaki Arab Badui yang bernama Zahir. Pada satu hari dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa hadiah dari kampungnya. Apabila dia pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bekal kepadanya. Rasulullah balas. Orang tu buat baik dengan Nabi, Nabi pun buat baik balik dengan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zahir adalah pembekal barangan kampung untuk kami dan kita adalah pembekal barangan kota untuk dia. Seolah-olah Zahir ni orang kampung kami orang bandar. Okey, baik. Rasulullah SAW sangat suka kepada Zahir, walaupun dia memiliki wajah yang tak menarik. Bahkan dia ni kurang sikit lah. Dia ni dari segi muka tu kurang sikit, kan? Kurang sikit, kan? Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW pergi menemui Zahir ketika dia sedang menjalankan perniagaannya. Tiba-tiba Rasulullah SAW memeluk Zahir dari belakang. Ini Nabi pun gurau-gurau dengan dia. Nabi peluk dia dari belakang. Nabi peluk kuat-kuat. Zahir tidak dapat melihat siapakah orang yang memeluknya. Zahir berkata, siapa ni? Lepaskan aku. Kan dia macam terkejut. Siapa dia berpeluk di belakang? Siapa ni? Lepaskan aku. Dia menoleh dan mengetahui rupa-rupanya Rasulullah SAW yang berada di belakangnya. Maka tanpa membuang masa, Zahir merapatkan lagi badannya dengan dada Rasulullah SAW bagi meraih keberkatan. Masya Allah. Kan bila dia tahu Nabi peluk dia biar lagi. Kan? Dia nak badan dia kena kat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkat Nabi, "Tok, ini pun tabarruk." Tok, berlambat-lambat, macam saya selalu tekankan, berlambat-lambat dalam hadis sahabat sentiasa ambil tabarruk dengan Nabi. Sahabat ni sahabat yang buat, bukan orang lain buat. Ni bos, ni ada antara contohnya. Okey, baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Siapakah yang mahu membeli hamba saya ini?" Ini kat sini Nabi gurau. Siapa nak beli hamba ni? Dia bukan hamba, tapi Nabi macam gurau. Ni hamba ni siapa nak beli ni? Aku nak jual. Zahir membalas, "Wahai Rasulullah, demi Allah, kamu akan menyaksikan aku tak laku." Maksud dia kata, "Wahai Rasulullah, kalaulah tuan jual saya, confirm lah tak ada orang nak beli saya. Tak handsome, tak cantik, kan? Siapa nak beli saya?" Dia pun gurau lah dengan Nabi. Balas Rasulullah SAW, "Tetapi di sisi Allah kamu bukan tak laku." Ataupun Nabi kata, "Tetapi di sisi Allah kamu adalah sangat berharga." Allahu Akbar. Ni Nabi cakap dengan dia. Kamu mungkin anggap kau tak mahal, tetapi di sisi Allah, wahai Zahir, kamu ni mahal. Allahu Akbar. Nabi sendiri bagi tahu, maknanya di sisi Allah dia ni ada kedudukan. Sahabat Nabi. Wa bi qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Mus'ab bin al-Miqdam qala haddatsana al-Mubarak bin Fadala 'an al-Hasan Hasan Basri qala atat ajuzun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannah faqala ya umma fulan innal jannata la tadkhuluha ajuz qala fa wallat tabki faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Inna Allah Ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Okey, Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau berkata, seorang wanita tua datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya aku dapat masuk ke syurga." Tolong berdoa supaya aku dapat masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai ibu fulan, wahai ibu fulan, syurga itu tidak dapat dihuni oleh orang tua. Syurga tidak dimasuki oleh orang tua.
Lalu mendengarkan jawapan Rasulullah SAW itu, wanita tua itu pun pergi dari situ sambil menangis. Menangis dia, sedih dia. Orang tua tak boleh masuk syurga dia tu. Dia pun menangis. Rasulullah SAW berkata, beritahu kepada wanita itu. Maksudnya lepas dia dah menangis tu, Nabi kata cepat-cepat pujuk dia balik. Pujuk dia balik. Kan? Beritahu kepada wanita itu, dia tidak akan masuk syurga dengan usia tua. Kerana Allah Ta'ala berfirman, iaitu terjemahan maknanya, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Mana apa? Muda-muda. Mana muda lah, gadis-gadis muda, penuh cinta dan sebaya umurnya. Makna apa dia? Betul lah Nabi cakap tu, syurga tak dimasuki oleh orang tua. Sebab apa? Semua yang tua yang akan masuk syurga, Allah akan mudakan dulu. Dah muda baru masuk syurga. Jadi bila dengar tu, barulah dia gembira balik kan. Jadi diingatkan memang betul lah, orang tua-tua sampai usia tua tak boleh masuk syurga. Tak, mana semua di akhirat nanti, mana semua yang masuk syurga, perempuan Allah akan jadikan lebih muda dan lelaki sekitar 30-an. Ada dalam ulama tulis dan tafsir pada sebutkan, lelaki sekitar umur 30-an, perempuan sweet 17 masuk syurga kan. Para ulama kata ada dalam lebih kurang umur 17 tahun yang masuk syurga. Jadi makcik-makcik, nenek-nenek pun jangan takut lah kan, semua akan jadi muda. Atuk-atuk pun sama lah, jangan takut kan, sebab akan jadi muda. Okey, baik. Wabi qala bab yang ke-37, babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab yang ke-37 pula, bab mengenai hadis yang datang pada membicarakan berkenaan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syair. Syair lah. Orang Melayu panggil syair. Arab kata syair. Tu bezalah. Syair. Orang Melayu panggil syair. Okey, baik. Jadi bagaimana syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Wa bihi qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Syarikun 'anil Miqdad ibn Shuraih an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qila laha hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in asy-syi'r qalat kana yatamathalu bi syi'r ibn Rawahah wa yatamathalu bi qawlihi ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Dia sebenarnya kat awal tu ada lagi satu, bedilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Tu dia punya bait syair dia. Okey, baik. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendendangkan syair? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mendendangkan syair Ibnu Rawahah. Maknanya Nabi tidak mengungkapkan syair daripada diri Nabi sendiri secara umumnya. Secara umumnya Nabi bila bersyair, Nabi tidak bersyair dari diri Nabi sendiri. Yang kalau Nabi bersyair tu Nabi ungkapkan syair orang lain, atau Nabi puji syair orang lain. Itu maksud dia. Okay, baik. Jadi Nabi pernah mendendangkan syair Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah bin Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Okay, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendendangkan syair, iaitu seorang penyair yang bernama Tarfah bin Abad. Ini syair orang lain. Nabi pernah dendangkan syair Ibnu Rawahah, dan juga Nabi pernah dendangkan syair yang berbunyi, syair itu ialah milik Tarfah bin Al-Abad. Okay? Yang berbunyi, dan berita-berita yang tidak kamu ketahui akan disampaikan kepadamu oleh seorang musafir yang tidak kamu beri bekal. Ini syair lah, syair dia bunyi satu, bedilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Syair ni milik orang lain, Nabi dendangkan. Apa maksud dia? Maksud syair ni ialah kita akan tahu cerita-cerita satu perkara bila hari dah berlalu. Bila hari dah berlalu, satu cerita tu berlaku, maka kadang-kadang contoh kata Nabi bagi tahu satu perkara, kita tak tahu lagi, tapi bila dah hari tu datang, kita akan rasa benar benda tu. Perkara tersebut benar. Okey, baik. Maksud ni Nabi mendendangkan syair orang lain. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik bin Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatu labid ala kulli syai'in ma khala Allah batilu wa kada Abu Umayyah
wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslima. Wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syair yang paling benar ataupun syair yang paling baik yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah syair Labid bin Rabi'ah Al-Amiri. Ini antara penyair besar zaman Nabi. Ini antara penyair terkenal zaman Nabi. Syair Labid bin Rabi'ah Al-Amiri yang berbunyi, ingatlah segala sesuatu selain Allah pasti binasa. Apa dia kata dalam syair dia? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Itu sambungan dia lah. Tapi dia hanya kata sampai situ je. Yang Nabi beritahu dalam hadis, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah selain sesuatu selain Allah semua akan binasa. Jadi itu Nabi kata syair ni lah yang paling benar yang diucapkan oleh penyair, satu orang penyair. Okay, baik. Syair ni Labid bin Rabi'ah. Jadi dan Umayyah bin Abi Salt hampir masuk Islam kerana syair-syairnya Labid. Mana kerana syair yang diungkapkan oleh Labid. Labid ni masuk Islam. Labid ni mati. Labid ni masuk Islam dan kemudian mati dalam kerajaan Islam. Dia mati lepas zaman Nabi 41 Hijrah meninggal dunia. Dan dia lepas daripada, dia sebelum tu banyak bersyair dan dia hidup panjang. Dia meninggal 100 tahun lebih, 140 tahun atau lebih, 140 tahun dia meninggal, lebih kurang umur dia. Dah tua lah. Jadi sebelum zaman Nabi datang, dia banyak bersyair. Syair-syair dia semua hebat. Tapi lepas daripada Quran turun, dia masuk Islam, Quran turun, dia terus berhenti syair. Dia hanya baca Quran je. Dan antara syair dia yang paling hebat ni lah, puji Allah Ta'ala. Tapi akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan ni Islam. Tapi yang Umayyah bin Salt, Umayyah bin Abi Salt, Umayyah bin Abi Salt tu tak masuk Islam, cuma hampir-hampir masuk Islam. Dan Umayyah bin Abi Salt ni juga salah seorang penyair besar zaman Nabi, maksudnya zaman jahiliah dulu, tapi tak masuk Islam. Okey. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin al-Mutanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'ban al-Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyan faqal. Ini syair dia. Apa dia? Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Bang minta tutup tingkap tu dia tak? Yang tu belakang dia. Yang tu tutup belakang dia. Okey, syair tu bunyi hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Itu syair dia. Okey, Sayyidina Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, jari jemari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena batu sehingga berdarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata syair. Okay, apa syair dia? Okey. Jari jemari kaki Rasulullah bukan. Apa Nabi bersyair? Engkau hanyalah jari jemari yang berdarah dan mulialah engkau terluka di jalan Allah Ta'ala. Mana engkau ni berdarah tetapi engkau kena rasa beruntung kerana wahai jari engkau berdarah di jalan Allah Ta'ala. Engkau cedera di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam peperangan. Dalam peperangan. Ada yang kata dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah berlaku dalam tahun 8 Hijrah. Kan? Tahun 8 ni Hijrah. Cuma kalau kata Mu'tah 8 Hijrah, tapi Mu'tah Nabi tak ikut. Peperangan Mu'tah Nabi tak ikut. Wallah alam, tapi maknanya ni peristiwa ni pernah berlaku pada Nabi SAW. Dan satu lagi syair yang Nabi ungkapkan ni, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Syair ni ialah bukan syair Nabi sendiri, syair orang lain. Syair ni pun Nabi ungkapkan milik orang lain, bukan syair yang Nabi sendiri buat. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah anil Aswad bin Qais an Jundub bin Abdullah al-Bajali nahwa. Riwayat ini sama seperti di atas. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri qala anba'ana Abu Ishaq 'an al-Bara' ibn Azib
radhiyallahu ta'ala anhu qala lahu rajul afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anun nas talaqatum hawazin bin nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib akhidun bil jamiha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Okey. Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, seorang lelaki dari kabilah Qais bertanya kepada Sayyidina Al-Bara' radhiyallahu anhu, adakah ketika peperangan Hunain, adakah semasa peperangan Hunain kamu semua lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Umarah? Korang tinggalkan Nabi ke masa peperangan Hunain? Peperangan Hunain ni berlaku apa? Tahun 8 Hijrah. Peperangan Hunain ini berlaku lepas Fatah Mekah. Tahun 8 ni Hijrah, orang Islam berperang dengan orang Islam 12,000. Berperang dengan lebih kurang 9 atau 10,000 kabilah Hawazin dan juga beberapa kabilah Arab lain. Antara dia Bani Sa'ad bin Bakar dan juga kabilah Bani Thaqif. Perang dekat Hunain. Di dalam peperangan tersebut dia ada dua pusingan. Pusingan pertama tu orang Islam cabut lagi. Orang Islam kena serang mengejut pagi-pagi, subuh-subuh. Bila sampai diserang, orang Islam cabut lagi. Tapi lepas tu orang Islam balas balik serangan. Akhirnya orang Islam menang lah. Itu peristiwa dia. Jadi dia tanya, adakah waktu tu kamu semua lari tinggalkan Rasulullah wahai Abu Umarah? Abu Umarah tu Bara' ni lah, Bara' ni. Al-Bara' radhiyallahu anhu menjawab, tidak, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah berundur, tetapi tentera yang berada di barisan hadapan yang berpaling melarikan diri kerana mereka diserang dengan anak panah oleh kabilah Hawazin. Okey, waktu tu. Jadi pada masa itu Rasulullah SAW tetap berada di atas tunggangan bagalnya. Bagal ni maknanya binatang kacuk. Kacuk antara keldai dan kuda. Kuda dengan keldai kahwin, kacukan tu dipanggil bagal. Baik. Jadi baginda berada atas tunggangan bagalnya, manakala Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau memegang tali kendali tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu sepupu Nabi. Abu Sufyan bin Al-Harith ni sepupu Nabi. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib ni sepupu Nabi. Jadi waktu tu beliau pegang tali yang ikat, tali legam yang dekat mulut bagal tu, dia pegang kan. Okay, baik. Kemudian Rasulullah SAW bersyair. Okay, apa syair Nabi? Anan Nabi la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Kan? Iaitu aku adalah Nabi bukan pendusta. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib, iaitu keturunan yang gagah perkasa. Bila Nabi jerit macam tu, Nabi bersyair dengan jerit macam tu, sebenarnya syair Nabi ni untuk naikkan semangat para sahabat. Lepas tu para sahabat datang sikit berkumpul dengan Nabi. Lepas tu mereka lancarkan balik serangan balas dan Allah Ta'ala bagi kemenangan pada orang Islam. Okay, baik. Poin di dalam hadis ni pun Nabi SAW ada bersyair. Tapi syair Nabi sikit je, jarang. Sangat sikit. Baik. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman qala haddatsana Thabitun an Anasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada wa ibn Rawahah yamshi baina yadayhi wa yaqul. Ini syair dia. Apa syair dia? Qallu banil kufari an sabilihi al-yawma nadrimukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi wa yudkhilul khalil an khalilihi. Faqala lahu Umar ya ibn Rawahah baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillahi taqulu asy-syi'r. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khalli anhu ya Umar fala hiya asra'u fihim min nadhhin nabal. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, iaitu hendak melakukan umrah qada. Di tahun bila? Tahun 7 Hijrah. Umrah qada ni berlaku pada tahun 7 Hijrah. Sebab umrah Nabi yang pertama tahun 6 dipanggil umrah Hudaibiyah, tapi tak dapat sempurnakan sebab dihalang. Tahun depan tu baru baginda dapat qada umrah tahun lepas, maka umrah tu dipanggil apa? Umrah qada tahun 7 Hijrah.
Jadi semasa Rasulullah SAW masuki kota Mekah nak melakukan umrah qada, Sayyidina Ibnu Rawahah bin Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau berjalan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam sambil bersyair. Apa syair dia? Wahai kaum kafir, biarkanlah jalannya Muhammad. Maksud jangan halang Muhammad. Hari ini kami akan binasakan kamu semua, iaitu apabila kamu menghalanginya, kerana Nabi sudah turun di Mekah. Maksudnya kalau kamu halang, kami akan serang kamu. Kebinasaan yang memisahkan kepala dari leher. Maksudnya kalau kamu lawan, kami akan serang, dan serangan kami atau pukulan kami akan memisahkan, akan penggal kepala daripada leher. Dan yang membuatkan kekasih melupakan kekasihnya. Itu syair lah. Okay, baik. Mendengarkan syair itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Rawahah, adakah engkau bersyair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tanah haram Allah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pula, biarkan dia wahai Umar. Kesan kalimat-kalimat syairnya ini lebih menusuk untuk mereka daripada panahan anak panah. Sayyidina Umar ingatkan tak boleh. Sayyidina Umar tegur Abdullah bin Rawahah, apa kau ni depan Nabi bersyair macam tu? Kemudian dekat tanah haram Mekah kau bersyair macam tu. Tapi lepas tu Nabi kata biar, jangan ganggu, biarkan dia terus bersyair. Kerana syair dia itu, orang Arab zaman dulu, mereka ini kebanyakan Arab zaman dulu ialah mereka ni sastrawan. Dan mereka punya sastrawan zaman dulu ialah dia terbina jati diri itu secara semula jadi kerana suasana. Jadi zaman dulu kalau nak memuji orang, guna syair, orang tu akan jadi mulia. Kalau nak hina orang pun guna syair. Zaman dulu syair tu memberikan pengaruh besar di kalangan masyarakat Arab. Jadi maksudnya zaman Nabi dulu ialah antara perkara yang memainkan peranan besar ialah bahasa, penggunaan bahasa. Kita sekarang tak ada dah kan. Kita sekarang tak ada. Tapi sebenarnya kalau orang zaman dulu 70 tahun, 80 tahun dulu atau 60 tahun dulu, bahkan 50 tahun dulu, orang Melayu kita bila bercakap bahasa dia halus. Tapi bila dah zaman makin berlalu, bahasa makin kasar, jati diri hilang. Bahasa ni bila kasar, jati diri hilang. Tapi bahasa bila halus, jati diri akan kembali. Itu Arab pun dulu macam tu. Jadi sebab itulah Al-Quran turun dengan bahasa yang paling fasih. Dia untuk orang Arab zaman dulu terus masuklah hati. Tapi kita sekarang tak faham dah. Lagi-lagi orang Arab pun sekarang tak sama juga. Jadi zaman dulu bila dengan baca syair, maka dia boleh naik ke semangat atau boleh juga menyakitkan hati. Kan jadi tu dia punya kesan syair. Wabi qala haddathna Ali bin Hujr qala haddathna Syarikh an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu jalastu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthara min 100 marratin wa kana ashabu yatanashaduna asy-syi'r wa yatadhakaruna asya'a min amri al-jahiliyah wa wasakitun wa rubbama tabassama ma'ahum. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100 kali. Para sahabat radhiyallahu anhum saling melantunkan syair dan berbicara mengenai kehidupan zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam dan sekali-sekala tersenyum bersama mereka. Maksud Nabi tak marah kalau bersyair. Selagi mana syair tu tak ada mengandungi benda-benda yang syirik atau puji arak ke benda-benda maksiat atau perkara-perkara yang salah. Syair biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi, tak ada masalah. Lagilah pula kalau syair tu puji Allah, lagilah pula kalau syair tu puji Nabi, maka lebihlah lagi diberikan galakan dan juga baik. Ni sahabat zaman dulu bincang zaman jahiliah ni, maksudnya sampai-sampai duduk lepak-lepak, duduk-duduk. Kadang-kadang orang cerita dulu kita zaman jahiliah, kita buat sekian, kita buat sekian, kita buat sekian. Kadang orang gelak, orang kata bodohnya kita zaman tu. Macam orang cerita sama doang. Kadang Nabi dengar, Nabi senyum kan. Macam kadang orang kata dulu kita pergi sembah berhala, angkat berhala, kita bagi makan kat dia. Lepas tu orang kata bodoh lah kita zaman tu, macam orang macam tergelak sama sendiri. Kadang Nabi pun senyum, ikut orang senyum sekali. Wa bi qala haddathna Ali bin Hujr qala haddathna Syarikh an Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy'aru kalimatin takallamat bihal arabu
kalimatu labid ala kullu syai'in ma qala Allah batilu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah syair yang paling indah yang pernah diucapkan oleh orang Arab ialah kalimah syair labid. Labid bin Rabi'ah tadi tu, macam tadi juga. Iaitu apa dia? Syair dia, ingatlah setiap sesuatu selain Allah pasti binasa. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi an Amr bin Sharid an abihi qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anshadtu mi'ata qafiyatin min qawli Umayyah bin Abi Salt Tsaqafi kullama anshadtu baitan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hi hatta anshadtu mi'atan yani baitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yuslim. Okey, Sayyidina Abdul Malik bin Sayyidina Abdul Malik Asy-Syarid. Sayyidina Abdul Malik Asy-Syarid. Asy-Syarid nama dia. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa menunggang haiwan. Aku ada duduk belakang Nabi, maknanya seekor unta ditunggangi dua orang. Bonceng belakang Nabi. Nabi duduk depan, aku duduk belakang. Masya-Allah. Allah bagi kemuliaan pada beliau ni. Dapat pernah tunggang unta sekali dengan Nabi, belakang Nabi. Sebab itu diberitahu tu, aku pernah sekali tunggang unta bonceng belakang Nabi. Aku membacakan kepada baginda sebanyak 100 bait. 100 bait ni 100 rangkap. 100 bait atau rangkap syair gubahan Umayyah bin Abi Salt At-Tsaqafi. Ni yang tadi tu, yang kita sebut tadi Umayyah tu kan. Okey, setiap kali aku habis membaca sebaik syair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bacalah lagi, sehingga aku membacakan 100 bait syair untuk baginda, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Umayyah ni hampir masuk Islam. Maksud syair dia bagus-bagus. Walaupun dia tak masuk Islam, tapi syair dia bagus-bagus. Sampai ada riwayat bagi tahu, ada juga riwayat disebutkan bahawa syair dia masuk Islam, tapi tuan tak masuk Islam. Maksudnya apa? Maksud seolah syair dia mengandungi makna Islam, tapi dia sayang tak masuk Islam. Dia meninggal dunia tahun 9 Hijrah. 8 Hijrah. Umayyah ni meninggal dunia zaman Nabi 8 Hijrah, tapi tak masuk Islam. Dia orang Bani Thaqif. Orang kabilah Bani Thaqif. Satu lagi hadis ni Imam Azan satu lagi hadis ni last. Okey, wa bi qala haddatsana maksudnya sebelum kita sambung lagi lah. Okey. Wa bi qala haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari wa Ali bin Hujr wal ma'na wahid. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Abi Zinan an Hisham bin Urwa an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan bin Thabit minbaran fil masjid yaqumu alaihi qa'ima yufaqiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qala yunafiqu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yu'ayyidu Hassan bi ruhil qudus ma yunafihu aw qala yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan sebuah tempat yang tinggi macam seperti mimbar untuk Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Nabi sediakan untuk dia satu tempat yang macam tinggi sikit macam mimbar untuk Hasan bin Thabit duduk atas tu. Di atas tempat itu dia ni Hasan radhiyallahu anhu, Hasan bin Thabit berdiri melaungkan kehebatan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ejekan kaum musyrikin. Maksudnya dia baca syair atas tu. Syair dia semua puji Nabi ataupun mempertahankan Nabi. Nabi buatkan dia satu mimbar khas untuk dia baca syair atas mimbar tu untuk pertahankan Nabi atau untuk puji Nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah memberi kekuatan kepada Hasan, bukan Hasan nama dia Hasan. Allah memberi kekuatan kepada Hasan melalui malaikat Jibril, iaitu semasa dia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ejekan kaum musyrikin atau semasa dia melaungkan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Iaitu Hasan ini dibantu oleh Allah Taala melalui Jibril. Maksudnya Allah hantar Jibril untuk bagi ilham pada Hasan supaya mendendangkan atau melantunkan syair-syair untuk puji Nabi, untuk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Hasan bin Thabit ni disebut sebagai penyair Rasulullah. Dia ni dipanggil syairul Rasulillah, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang syair yang biasa orang baca dalam syair tu kan. Wa asanu minka apa? Lam talidin nisa apa? Syair tu wa ajma'a ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kan ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ada syair tu kan yang biasa dibaca dalam qasidah tu.
Syair tu ialah sebenarnya milik Hasan bin Thabit. Atau sebahagian tu kan, itu milik Hasan bin Thabit tu, kemudian didukilkan. Okey, wa bi qala haddatsana Ismail bin Musa wa Ali bin Hujr qala haddatsana Ibn Abi Zinad an Nabi an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlah. Riwayat ni sama seperti di atas. Tak azan, kita sambung. Lepas tu kita sambung lagi. Lepas tu kita sambung lagi sikit. Okey. Sayyidina Hasan bin Thabit ni dia ialah cerita berkenaan dengan beliau ni ada dalam kisah disebut dalam Hayatul Sahabah pada sebut. Asalnya sebenarnya dia ni asalnya orang kafir, dia ni penyair, memang dah penyair zaman Nabi. Kemudian lepas tu orang kafir Quraisy asalnya nak upah dia untuk hina Nabi dengan syair dia. Dia orang suruh dia duduk satu tempat tinggi. Nanti bila Nabi datang hina Nabi pakai syair. Tapi tengok, dan diorang janjikan nak bagi dia upah. Tapi dia tengok bila Nabi datang, dia nak ungkapkan syair, dia tak mampu nak hina Nabi. Sebab kerana dia tengok Nabi datang, dia tak boleh nak hina Nabi, kerana memang datang tu bercahaya wajah yang begitu bercahaya. Akhirnya dia ni pun ketika itu juga dia lantunkan syair puji Nabi. Lepas tu dia masuk Islam, dan lepas tu dia jadi penyair Rasulullah SAW. Okay? Nabi pun kata dia, wahai Hasan, cakap syair, ucapkan syair. Ruhul Qudus bantu engkau. Ruhul Qudus maksudnya Jibril lah. Jibril bantu engkau. Dia ni diberi ilham oleh Allah melalui Jibril alaihi salam. Itu cerita. Tu yang syair tu, syair yang saya kata yang biasanya dalam qasidah tu biasanya apa syair tu? Wa asanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu yang biasa dalam qasidah tu. Okey, baik. Tu. Okay, babu majaa antara syair yang bagus dibaca puji Nabi ni syair beliau. Adalah, tapi kalau orang boleh bahasa Arab bagus lah. Tapi kalau ada orang-orang yang boleh bahasa Arab, sangat dicadangkan baca syair Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, kerana syair beliau ini diiktiraf oleh Nabi dan juga memuji Rasulullah SAW. Okey, sambung bab yang ke-38. Hari ini kita baca lebih sikit boleh Boleh kau tim ke? Kan boleh baca lebih sikit lah sikit kan.
Mudah-mudahlah kita ni. Okey, kita baca laju. Okey. Babu ma jaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Okey, bab yang ke-38, bab berkenaan dengan hadis bab berkenaan hadis yang datang pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara pada malam hari. Ni orang kata apa yang Nabi ucapkan ketika sembang malam. Kadang-kadang kan malam orang sembang, lepas isyak orang sembang. Apa hadis yang datang yang Nabi pernah lakukan dan Nabi pernah sembang pada waktu malam? Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar qala haddatsana Abu an-Nadri qala haddatsana Abu Aqil Al-Thaqafi Abdullah bin Aqil an Mujalid an Asy-Sya'bi عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيه من العاجب فقال الناس حديث خرافة. Baik, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbual-bual suatu perbualan menarik dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, perbualan ini seperti perbualan khurafah. Cerita ni macam cerita khurafah lah. Kan orang Arab kata hadithu khurafah. Cerita khurafah. Kalau macam kita terjemah cerita khurafat. Kan, cerita khurafat. Jadi perkataan khurafah tu ada asal dia daripada hadis. Maksud dia dalam hadis ada cerita. Seolah-olah cerita ni macam cerita khurafah lah. Salah seorang isteri Nabi sampuk macam tu. Lalu Rasulullah SAW membalas, adakah kamu semua mengetahui apa itu khurafah? Khurafah ni adalah nama seorang lelaki daripada kabilah Udrah. Kabilah Udrah ni kabilah di Yaman lah. Khurafah adalah salah seorang lelaki daripada kabilah Udrah yang ditawan oleh jin pada zaman jahiliyah. Dia tinggal bersama jin dalam jangka masa yang lama. Kemudian apabila jin mengembalikannya semula ke alam manusia, khurafah bercerita kepada manusia mengenai perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang pelik yang dia lihat di alam jin. Oleh sebab itu manusia menyebut itu cerita khurafah. Maksudnya lepas tu jadi macam perumpamaan. Bila ada orang cerita pelik-pelik, maka orang kata cerita khurafah. Tapi sebenarnya cerita tu ada. Khurafah tu ada orang dia. Dia ni. Jadi sebenarnya dalam hadis pada bagi tahu maksudnya orang kena kidnap dengan jin ni betul. Pernah berlaku zaman jahiliah. Kan orang kena kidnap dengan jin, kan hilang. Lepas tu dikembalikan. Bila dia kena culik dengan jin, tak nampak lah, orang tak jumpa. Duduk lama, tak tahulah berapa lama dia duduk. Tapi bila duduk alam jin, tak sama macam alam manusia. Macam-macam benda pelik dia dah nampak. Jadi bila dia dah balik kat dunia semula, alam nyata ni, manusia ni, dia ceritalah apa dia nampak. Jadi orang pun semua ajaib. Pelik lah apa kau cerita dah. Kata ni hadis khurafah. Jadi point dia dalam cerita ni nak bagi tahu bahawa Nabi ada bersembang malam lah. Itu sebenarnya. Dengan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah macam sebenarnya Nabi nak bagi tahu pada isteri Nabi tu, kamu kata ni hadis khurafah, tapi aku tak pernah sampaikan benda-benda pelik. Kalau aku sampaikan benda pelik yang kamu anggap pelik pun, tetapi sebenarnya cerita itu benar, macam yang disampaikan oleh lelaki yang bernama khurafah tersebut. Ni hadis seterusnya, hadis best. Ni cerita hadis ni best yang lepas seterusnya. Ni cerita pasal suami isteri punya. Hadis tu Ummi Zara'. Ni hadis ni panjang. Dan hadis ni banyak ulama buat kitab untuk syarahkan hadis ni je. Hadis Ummi Zara'. Orang bagi dengan hadis Ummi Zara'. Hadis tu Ummi Zara'. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطلق أطلق وإن أسكت أعلق. Masya Allah, bahasa Arab dia tinggi betul. Ini terjemahan dia pun tak tahulah, tapi cuma bahasa Arab dia memang sangat tinggi. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة
Qalatil khamisah zawji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Qalatis sadisah zawji in akala laffa wa in shariba ishtaffa wa in ittaja'a iltaffa wa la yulijul kaffa liya'lam al-batha. Qalatis sabi'ah zawji ayaya aw qala ghayaya tabaqa kullu da'in lahu da'un shajjaki aw fallaki aw jama'a kullal laki. Qalat thaminah zawji al-massu massu arnab war-rihu rihu zarnab wa bihi wa qalat tasi'ah zawji rafi'ul iman tawilun nijad azimur raman qaribul baiti minan nan. Qalatil ashira zawji malik wa ma malik malikun khairun min dhalik lahu ibilun kathiratul mubarik lahu ibilun kathiratul mabarik qalilatul masarih idza sami'na sawtal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Qalatil hadiyatu asyarah zawji Abu Zara wa ma Abu Zara anasa min huliyin udunayya wa mala'a min syahmin adudayya wa bajjahani fabajahat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghunaymatin bishaqqin faj'alani fi ahli sahilin wa atid wa da'isin wa munaq wa fa'indahu aqulu fala uqabbah wa arqudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqammah. Ummu Abi Zara fama ummu Abi Zara uqumuha radah wa baituha fasah. Ibnu Abi Zara fama ibnu Abi Zara wa madja'uhu kamasalli shakhbah wa tushbi'uhu dhira'ul jafra. Bintu Abi Zara fama bintu Abi Zara taw'u abiha wa taw'u ummiha kisa'uha mil'u kisaiha wa ghaidu jaratiha. Jariyatu Abi Zara fama jariyatu Abi Zara la tabuthu hadithana tabjita wa la tunaqqitu miratana tanqita wa la tamla'u baytana ta'shisha. Qalat kharaja Abu Zara wal awtabu tumkhadu falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdain yal'abani min tahti qasriha birumanatain fatallaqani wa nakaha fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan rakiba shariyan wa akhadha qattiya wa araha alayya na'man thariya wa atani min kulli raihatin zawja wa qala kuli ummi Zara wa miri ahlak falau jama'tu kulla shay'in atani ma balagha asghara aniyati Abi Zara. Qalat Aisyah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka Abi Zar'in li ummi Zara. Masya-Allah. Okey. Okey, ni pasal hadis ni dipanggil hadis Ummi Zara. Dia cerita ni macam satu cerita perumpamaan. Tapi nak cerita ni macam Nabi sembang malam dengan isteri Nabi, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Okey, baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, 11 orang wanita duduk dan berbual-bual. Mereka sepakat tidak menyembunyikan satu pun perihal suami mereka. Ini 11 wanita duduk potong bawang. Potong bawang sampai hangit, tak masak kot. Tapi potong bawang Mumbai ni, India punya. Kan? Kita kata kita nak sembang pasal kita ni suami. Tapi yang penting setiap kita ceritakan suami betul-betul macam. Jangan kelentong-kelentong, cerita betul-betul. Kan? Okey, baik. Jadi wanita pertama berkata, suamiku bagaikan daging unta kurus yang tinggal di puncak gunung. Itulah Pak. Ini orang Arab punya bahasa yang begitu sastra. Okay, tengok dia kata apa? Dia kata suamiku bagaikan daging unta kurus yang tinggal di puncak gunung berbatu-batu. Iaitu maksud dia apa? Sukar diraih kerana sombongnya. Dah lah kurui unta, nak tangkap bukan main susah, duduk atas tu gunung. Kan? Jadi nak masuk kedekut. Suami dia kedekut, pahitnya, betul kedekutnya. Okey, baik. Tidak ada tanah datar untuk mendekatinya. Akhlak, tidak ada tanah datar untuk mendekatinya. Tanah datar ni biasanya orang Arab guna untuk pemurah, sifat pemurah. Mana memang betul-betul kedekut. Akhlak dia tidak baik dan badannya tak berisi, sehingga tidak ada lemak dapat diambil daripadanya, iaitu tak bermanfaat kepada orang lain. Suami aku memang tak boleh pakai. Ini tuan-tuan, kalau kita nak dengar, sebenarnya kalau orang yang boleh bahasa Arab, kalau dibaca hadis ni, perempuan yang bercerita ni, dia bercerita dengan bahasa kampung Arab yang asal tulen. Kalau kita nak terjemahkan, saya nak bagi mudah faham. Ni saya nak bagi tahu macam mudah faham. Kalau macam orang perempuan Kedah bercerita, tu sedap kita terjemahkan. Oh, aku punya lelaki apa pun tak boleh pakai. Ni sikit pun ni. Kan ni. Kedekut pahit apa pun lah. Macam tu lah nak bagi. Inilah dia cara cerita. Saya nak bagi mudah faham apa dia cerita ni.
Kan laki aku ni kan, kalau masuk rumah semua dia baling, apa pun tak boleh ni kan, tengok ni semua tengking. Macam tu lah lebih kurang. Saya nak bagi mudah faham macam cara perempuan bercerita sama sendiri. Tapi zaman dulu Arab, kalau dia bercakap, kadang-kadang dia bercakap dengan bahasa tinggi. Aisyah radhiyallahu anha nukilkan dia dengan bahasa yang paling tinggi. Jadi terjemahan dia kat sini, tapi macam mana pun penterjemah ni dah usahakan seboleh mungkin untuk terjemahkan dengan orang boleh faham. Hebatlah tu. Okay, baik. Okey, itu perempuan pertama kata suami tak boleh pakai. Sebenarnya tu tak boleh pakai apa pun. Okey, perempuan kedua lah kata, manakala suami aku tak berani bercerita perihal suamiku ni. Aku takut diceraikan. Kalau aku bercerita juga, ia sama seperti aku menyebutkan urat leher dan pusat ni, iaitu dia memiliki keburukan luar dan dalam. Dia kata aku, kalau lelaki aku ni aku tak berani cerita. Kalau dia tahu aku habis. Memang kena lepas terus, kena cerai. Tapi kalau aku nak cerita jugalah, tapi macam mana pun dia cerita juga. Dia kata kalau aku cerita, kesimpulannya suami aku ni luar dalam semua jahat. Okey, sambung. Okey, wanita ketiga lah kata, suami aku kurus tinggi jasadnya dan tak menarik. Suami aku kurus tinggi jasadnya dan tak menarik akhlaknya. Kan, mana muka pun tak handsome, panjang macam tiang elektrik. Kemudian apa dia? Akhlak pun tak baik. Jika aku mengungkapkan keburukannya, aku akan diceraikan. Kalau aku cerita, dia tahu habis lah. Tapi jika aku diam, dia akan mengabaikan aku, seolah aku tak memiliki suami. Macam orang kata gantung tak bertali. Kan, jadi nak macam mana? Aku terpaksa diam lah. Tapi diam-diam pun terseksa. Macam tu lah dia kata. Okay. Wanita keempat lah kata, suamiku bagaikan malam di Tihama, iaitu sebuah negeri di antara pantai dan pegunungan yang memiliki cuaca yang stabil. Tidak panas dan tak sejuk, tidak menakutkan dan tak membosankan. Suami aku ni cool ya. Dia tu lah lebih kurang bahasa dia. Suami aku ni cool je, relax je kan. Dia tu suami aku memang best kan, dia pujilah. Okey, baik. Wanita kelima lah berkata, suamiku jika di rumah suka tidur dan berehat seperti harimau kumbang. Kalau dia balik rumah itu kan, dia balik rumah, apa orang kata bahasa dia kan, ni okay, macam harimau kumbang. Manakala ketika di luar rumah dia seperti singa. Dia tidak pernah bersoalkan pemberiannya kepada rumah tangga kami. Maksudnya tak pernah tanya apa pasal rumah. Dia kalau balik tidur, kalau keluar macam hebat, dia lah orang paling hebat kan. Tapi kat rumah tangga langsung tak buat tahu apa pergi cerita kau mati ke hidup ke apa, lantak lah kan. Okay, baik. Yang wanita keenam, suamiku jika makan dan minum tak pernah meninggalkan sisa untuk keluarga. Ni lagi bagus kan. Suamiku jika makan dan minum tak pernah meninggalkan sisa untuk keluarganya. Dia menggunakan selimut sendirian semasa tidur. Maksud apa? Aku tak pernah disentuh pun, tidur seorang-seorang. Dia tidak pernah merabaku untuk menanyakan dan mengetahui keadaanku. Maksud tak sentuh aku lah. Okay, baik. Okey, wanita ketujuh lah kata, suamiku mandul. Dahlah mandul, kurang bijak pula. Seluruh penyakit atau keburukan yang ada dalam kehidupan ni semua ada padanya. Ni betul-betul perempuan. Dia sebutlah apa penyakit, kencing mani. Kan apa lagi? Kencing mani, blood pressure, semua adalah kat aku ni lelaki. Okey, dia dapat memukul kamu atau mengusir kamu atau kedua-duanya sekali. Tapi nak pukul pun boleh, kadang-kadang pukul, kadang ni semua dia buat. Okey, baik. Wanita ke-8, suamiku memiliki sentuhan yang lembut selembut sentuhan arnab. Kan? Dan baunya harum seharum wangian zarnab. Kan? Mana suami dia ni ialah, dia kata orang ni lembut lah. Orang ni lembut dan juga dia punya bau dia wangi. Okay, wanita ke-9 berkata, suamiku setinggi tiang, iaitu seolah macam satu orang yang dihormati. Sepanjang pedang, iaitu berjiwa perwira. Sangat dermawan dan pemurah. Rumahnya dekat dengan tempat orang berkumpul. Iaitu tamunya adalah orang terhormat. Maksudnya suami aku ni suka jamu orang makan. Suami suka jamu orang makan. Okay, baik. Wanita ke-10 lah berkata, suamiku namanya Malik. Tahukah kamu siapakah Malik itu? Malik lebih baik daripada semua tu. Yang Malik sebelum ni 9 yang lain, suami aku lah paling baik rasanya. Dia memiliki unta yang amat banyak di kandangnya, tetapi sedikit di tempat mengembala. Maksud dia, kandang banyak unta tapi tempat gembala banyak. Maksudnya dia tempat gembala sikit. Maksudnya dia ni suka sembelih unta. Dia ni selalu sembelih unta. Jika sembelih unta apa sebenarnya? Untuk nak jamu orang makan. Itu maksud dia. Jika unta-unta itu mendengar muzik gambus, mereka tahu mereka bakal disembelih dan dihidangkan untuk para tetamu. Maksudnya beritahu suami aku ni cukup pemurah. Maksudnya zaman dulu kadang unta ni kadang-kadang macam dia duduk nak panggil dia datang. Zaman dulu Arab ada macam buat satu bunyian. Nak panggil datang.
Tapi unta-unta dia ni bila selalu sangat dah kena orang kata dah kena helah macam tu, diorang tahulah. Kalau asal dengar bunyi muzik dia tu terpanggil nak sembelih aku lah tu. Dia semua kata habislah kita, lepas ni kena tangkap kena sembelih. Okay, baik. Tapi dia ni selalu sembelih unta bagi orang makan. Suami dia. Qalatil hadiyatu asyara, ini suami yang paling baik. Qalatil hadiyatu asyara zauji Abu Zara'. Wa ma Abu Zara'? Tu dah baca dah. Okey. Wanita ke-11 berkata, suamiku ialah Abu Zara'. Di sini ditulis Abu Zara'in. Abu Zara' lah. Suami aku adalah Abu Zara'. Siapakah Abu Zara' itu? Dia memanjakan kedua telingaku dengan pelbagai barang perhiasan. Dia mengisi kedua lenganku dengan lemak. Itu membuatkan aku menjadi gemuk. Perhiasan pun dia bagi makan cukup-cukup. Dan memberiku kehidupan yang senang sehingga membuatkanku bahagia. Okey. Sebelum bertemu dengannya, aku hidup di kalangan penggembala kambing yang susah. Namun selepas bertemu dengannya, aku dapat merasai nikmat hidup di kalangan pemilik kuda, unta, sapi dan ladang. Maksud hidup aku mewah lepas kahwin dengan dia. Aku dapat berbicara dengannya sesuka diriku. Kata-kataku tidak pernah diremehkan. Aku dapat tidur puas sampai ke pagi. Dan aku dapat minum puas hingga kenyang. Maksudnya apa keinginan aku dilayan. Kan apa keinginan aku dilayan. Ni perempuan yang ke-11 cerita. Okey, lepas tu dia cerita pula ibu mertuaku, iaitu ibu kepada Abu Zara'. Ibu mertuaku pula seorang wanita yang mempunyai ruang makan yang luas dan rumah yang besar, iaitu kehidupan yang sejahtera. Mak mertua aku pun orang baik. Kan? Bukan saja Abu Zara' suami aku baik, mak mertua aku pun orang baik. Okey, mengenai anak lelaki Abu Zara' pula. Siapakah anak lelaki Abu Zara'? Anak lelaki kami memiliki tubuh yang sederhana dan ramping, umpama serat pelepah kurma yang terhunus. Dia bukan seorang yang kuat makan. Dia dapat kenyang hanya dengan sepotong daging lengan kami betina. Apa maksud dia? Anak lelaki aku punya bagus, cukup kuat kerja. Kan? Mana tak sempat nak gemuk lagi, dah bekerja. Jadi menyebabkan dia tak gemuk. Makan pun tak adalah makan banyak sangat, makan sederhana dia. Okey. Mengenai anak perempuan Abu Zara' pula. Siapakah anak perempuan Abu Zara'? Anak perempuan kami pula seorang yang taat kepada kedua orang tuanya. Bentuk badannya bagus dan berisi. Sesiapa yang melihat kecantikan dan akhlaknya pasti akan cemburu. Ini anak perempuan kami pula. Okey, mengenai pembantu Abu Zara', khadim lah, orang kata khadim. Mengenai pembantu Abu Zara', siapakah pembantu Abu Zara'? Kami memiliki pembantu yang tak suka bergosip, tak pernah menyebarkan perbicaraan kami kepada orang lain. Orangnya juga amanah terhadap makanan dan selalu menjaga kebersihan rumah kami. Maksudnya kami punya hamba wanita kat rumah kami, dia tak sebarkan keburukan kami kat luar. Apa kami cerita, dia pun ni. Okay, hamba kami pun orang baik. Sama lagi. Wanita ke-11 meneruskan ceritanya lagi. Pada suatu hari Abu Zara' keluar bermusafir. Ketika itu juga susu haiwan peliharaan di tempat ternakan sedang melimpah ruah. Maksudnya kami punya unta, kambing semua dalam keadaan susu tengah banyak. Dalam perjalanannya Abu Zara' bertemu dengan seorang wanita yang memiliki postur tubuh, memiliki bentuk tubuh yang menarik, dengan dua orang anaknya yang lincah seperti harimau bintang. Kedua anaknya bermain dekat wanita itu dengan nyaman. Okey, baik. Selepas itu Abu Zara' menceraikan aku. Abu Zara' sangkut dengan perempuan tu. Kan? Abu Zara' menceraikan aku dan menikahi wanita itu. Aku boleh menikah dengan seorang lelaki mulia dan dermawan. Lelaki lain lah. Dia mahir menunggang kuda dan memegang tombak khati. Maksudnya suami baru aku ni orang yang juga pahlawan. Pada suatu petang yang menyenangkan, dia menunjukkan kepadaku harta haiwan ternakan yang banyak. Dia lalu memberikan kepadaku sepasang daripada setiap haiwan yang dia miliki. Mana dia kata, ni unta, lembu, kambing. Unta ni ambil, seekor jantan, seekor betina ambil. Kambing ni seekor jantan, seekor betina ambil. Ni ada lagi apa, lembu ke apa ke, seekor jantan, seekor betina ambil. Apa kau nak ambil. Ambil sepasang, ambil. Baik. Maknanya suami dia pun pemurah juga suami baru ni. Katanya, wahai Ummu Zara', makanlah sesukamu dan berilah keluargamu. Kau nak makan banyak-banyak makan. Dan juga apa kau nak bagi pada keluarga kau, bagi pada keluarga kau. Tapi biarpun aku ni maksudnya perempuan yang ke-11 ni, biarpun aku kumpul semua kebaikan dan pemberiannya kepadaku. Pemberiannya ni maksudnya pemberian suami yang kedua. Biarpun aku kumpul semua kebaikan dan pemberiannya kepadaku, ia masih belum dapat menandingi pemberian Abu Zara' yang paling kecil. Mana suami aku yang kedua ni, macam mana pemurah pun, sikit. Kalau macam mana pemurah pun, dia punya pemurah dia tu ialah, kalau nak bandingkan dengan suami lama aku Abu Zara', sikit dia nak bandingkan. Okey, baik. Maka lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, aku bagimu, mana aku dengan kamu Aisyah, ialah umpama Abu Zara' kepada Ummu Zara'.
Yang isteri yang ke-11 tu, yang perempuan yang ke-11 tu. Aku dengan kamu wahai Aisyah macam hubungan Abu Zara dengan Ummu Zara. Tapi ada dalam riwayat lain bagi tahu, cuma Nabi, maksudnya Nabi samakan dari segi apa? Iaitu Nabi samakan seperti mana Abu Zara ni, apa dia? Abu Zara ni orang dia lemah lembut, pemurah, dermawan, buat baik pada isteri. Semua sifat Abu Zara tu ada pada aku. Kan? Tapi dalam riwayat lain ada sambung, dalam Tabrani ada sambung bahawa Nabi kata, tapi beza dia apa? Aku tak ceraikan kamu macam Abu Zara ceraikan. Yang bezanya Abu Zara tu dia ceraikan isteri dia kan. Lalas sekali seolah. Tapi kenapa Nabi bagi tahu pasal Abu Zara ni? Kerana Abu Zara tu sebenarnya bila dia ceraikan dia kahwin dengan perempuan yang kedua, Ummu Zara tu barulah menghargai suaminya. Oh, suami aku dulu baik betul, menyesal aku. Kan, baik betul suami dulu. Mungkin aku tak jaga dia betul-betul sampai dia ceraikan aku. Barulah dia menyesal. Jadi untuk nak bandingkan tu, Nabi cerita bahawa dia telah diceraikan. Tapi Nabi tak pernah ceraikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sebenarnya, hadis ni yang kita baca ni, di hadis ni dikenali dengan nama hadis Ummi Zara. Hadis ni terkenal dengan nama hadis Ummi Zara. Dan para ulama banyak buat kitab untuk nak syarahkan hadis ni saja. Kerana dalam hadis ni begitu banyak iktibar yang kita dapat ambil. Antara dia yang paling terkenal ialah syarah Qadhi Iyad rahmatullah alaih, ada karang satu kitab nama Bughyatur Ra'id, dalam tebal ni lebih kurang khas untuk syarahkan hadis ni. Macam mana, apa iktibar kita dapat ambil, kan Nabi cerita 11 orang wanita, cerita sesuami dia dan Nabi lah yang paling baik dalam ni. Jadi kesimpulan dia apa dia? Maknanya suami kena buat baik pada isteri. Tapi kalau kita baca dalam hadis ni, poin dalam hadis sebenarnya nak bagi tahu iaitu Nabi waktu malam pun ada sembang-sembang dengan isteri Nabi. Itu poin dalam hadis ni. Tapi apa yang kita dapat daripada hadis ni iaitu apa dia? Suami kena seboleh mungkin jaga baik-baik isteri. Satu. Dan yang kedua juga iaitu isteri pula kena betul-betul hargai suami, jaga suami dia baik. Kalau suami dah hilang, lepas tu kadang barulah dia kata, suami lama aku lagi baik. Okay. Habis dah. Boleh tak kalau kita macam mana dah 9 ni? Ni alalang mungkin last majlis kat masjid ni kan. Boleh tak kita baca ni hadis depan ni, senang dia. Tuan-tuan setuju tak kalau kita baca satu lagi bab? Sikit ni, bab tidur ni je. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Kau tim, boleh tak? Kan kita je kan? Boleh kan? Satu lagi bab tidur ni je. Saya bajet dapat satu malam dah 4 bab supaya kita dapat khatam macam cepat. Boleh baca satu lagi bab benar ke? Kan ni kita je lah kan. Janganlah report pula. Kan ni kadang-kadang ada report nauzubillah kan. Nauzubillah. Moga Allah pelihara. Okey, sambung. Kadang ada orang dia marah, tak puas hati, dia buat sekian perkara. Kan kita untuk ilmu kan ni. Okey, baik. Kita baca satu lagi bab ya. Okey, bab yang ke-39, babu fi sifati naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan cara tidur. Bab berkenaan dengan cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya cuba dah laju Okey. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خد الأيمن وقال apa doa Nabi kat sini, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Itu doa dia. Doa tu kena highlight lah dalam bahasa Arab tu. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, apabila berbaring, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi tidur, Nabi menghadap kiblat. Nabi menghadap kiblat macam jenazah. Maksudnya macam cara baring jenazah. Kepala sana, kaki sana, muka menghadap sana. Dengan muka menghadap macam ni. Ni muka menghadap sana sini. Jadi kepala sini, kaki sini, ni. Jadi Nabi bila tidur, Nabi letakkan tangan kat ni. Kat apa? Tangan bawah pipi. Tangan bawah pipi. Okey. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Apa terima dia, wahai Tuhanku, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan seluruh hamba-Mu. Maknanya ni antara doa yang ketika Nabi baca tak nak tidur. Doa tidur ada beberapa. Tapi ini antara dia. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mithlahu wa qala yauma tajma'u ibadak. Okey, riwayat ni sama seperti di atas. Cuma beza dia ada sikit.
Riwayat atas tadi Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadah, tapi riwayat yang bawah ni, yang hadis nombor 255 ni, dekat doa tu ada sikit beza. Doa tu apa dia bunyi dia? Dekat dalam 255 ni hadis dia bunyi doa dia, Rabbi qini adzabaka yauma tajma'u ibadah. Kalau atas Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadah. Kat bawah Rabbi qini adzabaka yauma tajma'u ibadah. Tu beza sikit. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Ini yang biasa kita amalkan doa ni. Okey, apa iaitu Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun daripada tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Iaitu seluruh pujian hanya kepada Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan hanyalah kepadanya tempat kembali. Ini biasa orang amal lah. Tapi paling kurang iaitu kita hafal lah ni paling kurang hafal ni dan juga kita amalkan. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Mufaddal bin Fadalah an Uqail urahu an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi kull lailatin jama'a kaffayhi fanafadha fihi ma wa qara'a fihi ma qul wallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bi ma mastata'a min jasadihi yabda'u bihi ma ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dhalika 3 marrat. Okey, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila hendak tidur pada setiap malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menadah kedua belah tangan dan menghembus lembut telapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu bukan sesudah itu betulnya. Maknanya Nabi akan buat ni, Nabi tiup ni bukan pada awal. Nabi sesudah itu tu potong, sesudah itu tu potong. Sebab kalau ingat, nanti orang ingat sudah itu lepas tu pula. Bukan, Nabi tiup sebenarnya lepas baca ni. Okey? Sesudah itu tu potong sudah itu tu potong. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu menyapukan kedua telapak tangan yang sudah dibacakan ketiga surah tadi ke seluruh badan sedapat mungkin. Kemudian baginda memulakan menyapunya dari kepala, lalu muka, kemudian bahagian depan badan baginda. Rasulullah SAW melakukan amalan ini sebanyak 3 kali. Maksudnya sebelum tidur, kan Nabi tidur, Nabi kepala kan nak sana kan. Ni Nabi tanya duduk tu, Nabi SAW baca dulu. Nabi buat tangan macam ni dan Nabi SAW baca. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, betul, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi tiup. Lepas dah tiup dan Nabi bersapu kat kepala, muka, kemudian bahagian depan badan sampai dekat atas kaki, bukan kaki, tapak kaki ni. Nabi buat 3 kali. Kepala, muka, ni. Belakang Nabi tak sapu. Sampai 3 kali, lepas tu Rasulullah SAW baring untuk tidur. Jadi ini amal lah. Cuma ada setengah riwayat bagi tahu qul a'udzu birabbil falaq, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tu baca 3 kali. Okey, dibaca 3 kali. Dari riwayat ni bagi tahu Nabi sapu 3 kali. Tapi ada setengah riwayat juga surah tu juga dibaca 3 kali. Maknanya 3 kali pusing. 3 kali pusing dan tiup. Lepas tu baru disapu 3 kali. Tapi paling kurang kalau kita nak amal pun, paling kurang cukup kita amalkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup macam saya buat tunjuk tadi. Lepas tu kita sapu kat badan 3 kali, itu tidur. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Muhammadul Bashar qala haddatsana Abdul Rahmanul Mahdi qala haddatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib bin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakh wa kana idza nama nafakh fa atahu Bilal fa adana bis salah fa qama wa shalla wa lam yatawadda wa fil hadits qissah. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga berdengkur halus. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdengkur ketika tidur. Maksudnya Nabi bila tidur, Nabi juga ada macam bunyi dengkur, tapi perlahan lah, dengkur halus, bukan dengkur kuat, macam dengkur macam tu, perlahan dia tak kuat, perlahan. Okay, baik. Apabila Bilal radhiyallahu anhu datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan waktu solat subuh telah tiba, Rasulullah SAW lantas bangun daripada tidur dan mendirikan solat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Ni sebenarnya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, beliau kan muazzin Nabi. Sayyidina Bilal akan azan. Bila Bilal azan subuh, lepas tu subuh pun Nabi SAW punya amalan,
Bila Bilal radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Ummi Maktum azan subuh zaman Nabi dulu, lepas itu Nabi duduk ni rumah Nabi sebelah ni. Rumah Nabi kat sini. Nabi pun akan solat sunat subuh. Nabi solat sunat sebelum subuh, Nabi solat kat rumah. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi baring, Nabi tidur. Tapi baring Nabi tidur tu, Nabi buat baring macam ni. Nanti saya tunjukkan lagi. Okay, Nabi baring macam ni, Nabi tidur. Jadi Nabi tidur sampai macam terkeluar sikit bunyi dengkur. Lepas tu Bilal datang, ketuk pintu rumah Nabi. Wahai Rasulullah, nak solat dah ni, nak solat subuh. Nabi pun bangun, terus jadi imam solat. Jadi Nabi tak ambil wudu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ada tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tuan tak ambil wudu ke? Sebab tuan juga ada bagi tahu bahawa kalau orang tidur, wudu dia batal, kan? Bila tidur, lubang punggung terbuka, boleh dibatal wudu. Tuan tak ambil wudu ke bila tuan dah tidur? Nabi kata, mata aku tidur tapi hati aku tak tidur. Maksudnya aku bukan macam orang lain. Kalau orang lain tidur batal, tapi aku tidur tak batal wudu. Ni para ulama kata antara khususiat Nabi. Khususiat maksudnya keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin kenapa dibawa datang hadis ni ialah nak bagi tahu Nabi ada tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tidur sehingga baginda berdengkur. Ni cerita Nabi punya tidur. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana, okey, lagi dua hadis. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabitin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Daripada alhamdulillah tu sampai akhir tu doa Nabi. Okay, baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, apabila hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Okay, apa terjemah dia? Seluruh pujian kepada Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, yang memberikan kecukupan kepada kami dan memberi tempat berteduh kepada kami. Betapa banyak orang yang tidak mendapat kecukupan dan tempat berteduh. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana. Ini antara doa nak tidur. Sebenarnya doa tidur ni banyak. Tak dapat buat semua pun buatlah sebahagian. Dapat buat sikit pun dah. Okey, macam tadi kan. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atu ibadah. Nanti lagi ada doa tidur. Ni maksudnya ketika Nabi dah baring-baring. Sambil-sambil Nabi baring tu pun Nabi zikir lagi. Okay, baik. Itulah Nabi baca doa ni. Wa bi qala haddatsana Husain bin Muhammadin al-Hariri qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humayd an Bakir bin Abdullah al-Muzani an Abdullah bin Rabah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilail ittaja'a ala shiqqil ayman wa idza arrasa qabila as-subh nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Ni tadi saya mau cerita ni ada datang hadis dia. Okay, baik. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, apabila hendak singgah untuk berehat pada waktu malam, iaitu semasa dalam perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbaring mengiring sebelah kanan, iaitu bertumpu pada lambung kanan. Macam saya cerita tadi lah, Nabi kalau tidur, Nabi tidur atas lambung kanan. Kepala sana ni menghadap ke arah kiblat, muka menghadap ke arah kiblat, dan Nabi letakkan tapak tangan kanan atas pipi baginda. Okey. Dan apabila hendak singgah untuk berehat ketika sebelum masuk waktu subuh, sekejap apa saya nak tengok je ya. Kenapa dia terjemahkan dengan singgah nak tidur? Sekejap ni hadis last dah. Dia terjemahkan dengan okey, tak apa. Okey, dah bila hendak singgah untuk berehat ketika sebelum masuk waktu subuh, iaitu semasa dalam perjalanan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menegakkan lengan kanan dan meletakkan kepalanya di telapak tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau macam saya cerita tadi, Nabi tidur waktu malam, orang kata yang tidur betul punya. Yang tidur betulnya Nabi letakkan pipi atas tapak tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila lepas dah solat, antara semayang azan subuh dengan nak semayang subuh, Nabi akan solat apa? Solat qabliyah lah. Solat sunat sebelum subuh tu. Solat sunat subuh tu, lepas tu Nabi baring balik. Ni sunat. Tapi bagi orang yang mana kalau malam tadi melakukan ibadat, maka dia disunatkan rehat sekejap. Okey, jadi Nabi rehat sekejap. Jadi Nabi rehat dengan menegakkan, Nabi tegakkan tangan baginda. Jadi Nabi tidur macam ni. Nabi tidur macam ni.
Nabi baring. Nabi baring juga, Nabi baring sebelah lambung kanan tapi dengan macam ni. Ni kita memang tak boleh buat lah kan. Sebab kita memang tidur atas bantal tebal. Bantal tebal, tilam pun tebal. Kita tak biasa. Tapi ada juga saya lihat kadang-kadang para ulama yang amalkan begini. Ada boleh lihat kan. Dia macam ni kan. Hari Nabi akan macam baring tentu sambil ni kan. Jadi lepas tu kadang-kadang Nabi macam keluar berdengkur. Lepas tu Sayyidina Bilal waktu tu datang, wahai Rasulullah nak solat subuh. Nabi bangun, Nabi solat tanpa ambil wudu. Okey, baik, wallah alam. Okey, cukup, Allah alam. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, kita baca hadis Nabi ni, kita kena ada rasa dalam hati supaya kita nak dapatkan keberkatan Nabi SAW. Dan juga kita kena niatkan dengan bacaan hadis ni supaya Allah jauhkan kita daripada musibah, daripada wabak ni, daripada balak yang sedang menimpa kita ni, daripada negeri Sembilan khususnya, daripada seluruh Malaysia, daripada negara-negara umat Islam yang lain. Okey, baik, wallahu alam. Okey, baik. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah. Okey, lain terus main insya-Allah. Besok ke mana? Besok di surau. Besok kita sambung. Besok jauh sikit. Tak adalah jauh sangat. Besok surau At-Taufiqiyah Taman Pinggir